Baik, Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat kembali ke dalam channel saya, Warisan Garage. Okay, so dah berapa minggu ni saya tak buat video pasal dyno saya ni. So sebab kekurangan saya nak dapatkan bearing ni. Okay, so ni adalah main bearing untuk enjin ni lah, enjin 4G63. Okay, sebab salah satu dia punya masalah dia, bearing yang saya dapat ni, sebab yelah, tempat saya memang susah untuk nak akses ni kan. So yang bila saya dapat ni, bearing bukan bearing asal. Maksudnya bearing yang saya dapat ni, spare part saya kasih bearing 4G64 ni, 4G64 2.4. Tempat saya ni kurang yang pakai enjin ni. So mostly kalau yang pakai pun bengkel-bengkel yang ada sekitar-sekitar sini pun dia orang, mungkin dia orang beli kat Melaka lah. Sebab saya pun kebetulan kerja banyak, so saya nak pergi Melaka pun tak sempat. So saya decide order je lah kat sini kan. And then bila dia sampai yang 4G64 nya, so saya dah argue dengan dia apa semua. Dia kata dia pernah jual, tapi dia kata betul, tapi tak tahulah. So akhirnya saya dapat jugalah yang betul. Beza bearing dia macam yang korang tengok dalam gambar tu. Okay, yang mana yang 4G64 ni dia pakai thrust washer. Thrust washer dia dengan main bearing dia asing. Kalau yang 4G63 dia sekali. Okay, so kalau korang beli kena hati-hatilah. Okay, and then 4G63 first gen dengan second gen, crank 6 lubang dengan 7 lubang. Maksudnya dengan VR4 lah. VR4 punya lain. VR4 punya dia punya bearing tu dia lebih tebal, ikut pada journal yang kita dah size dalam video saya sebelum ni kan. Okay, so dia lebih tebal lah. Okay, so hari ni saya nak pasang bearing crank. Saya nak ukur sekali dia punya clearance. Hopefully clearance okay. Kalau tak ada okay, kita dah terus boleh pasang piston apa semua, oil pump. So next kita dah pasang head lah. Okay, so tanpa buang masa, kita jom. Baik, so first step, kita pasang yang main bearing dulu. Okay, lepas tu masukkan crank, kita masukkan dia punya bearing cap. Baru lepas tu kita letakkan plastic gauge. Lepas tu kita ikat macam biasalah, ikut torque sequence dia berapa ni. So baru kita dapat tahu result dia berapa. Okay. Baik, sebelum kita pasang bearing ni, lebih-lebih lagi masa kita nak buat ukuran oil clearance, kalau ikut cara saya lapkan dulu bearing ni bagi bersih, tak nak ada sebarang benda asing yang melekat pada bearing. So nanti dia boleh mengakibatkan bacaan yang kurang tepat lah. So masa kita pasang bearing, kita perlu pastikan pada side bearing ada groove yang rata. Yang ada groove tu bahagian atas, maksudnya lekat pada blok lah. Sementara yang rata tu pada bahagian cap. Okay, kalau kita pasang terbalik, benda ni memang kerja 2-3 kali lah, kerja free je. Walaupun kita sendiri kan, tapi nanti satu hal juga nak buka pasang, bukannya senang. Sebab nanti minyak tak boleh nak lalu. Sebelum kita ikat cap, pastikan kita lubricate dulu skru. Sebab masa kita basuh blok ni guna air, so dalam tu minyak dah betul-betul bersih. Since blok ni saya dah simpan lama sangat. Ikat ni kita ikat pakai ikat 25 Nm. Lepas tu ikat tarik 90 degree ke 100. Ok, untuk yang ni dia ada dua saiz. Yang tengah-tengah ni dia bagi 14. Okey, masa kita nak ukur clearance ni, jangan letak apa-apa minyak dulu. Sebabnya kita nak tengok berapa banyak expand dalam plastic gauge tu masa kita apply full torque masa ikat bearing cap. So jangan masa tak ada minyak ni korang pergi rata tangan pusing crank tu, nanti tak pasal dapat calar lah dekat crank tu. Baca dulu Okey, yang nombor 1. Mengeletor dengan aku ni. Okey, handsome. Okey, kalau boleh fokus. Okey, tangan meletor sikit. Okey, ngam. Okey, ni nombor 2. Okey, handsome. Okay, kalau ni kecil sangat. Okay, yang ni tadi handsome lah. Sorry, tadi ada kesilapan sikit.
Yang ni okey lah, nombor 3 ni okey. Saya tadi dah ukur, dapat dalam 0.05. Okey, so next yang ini. Okey, pun dapat. Yang ni dia macam gap dia besar lagi. So saya tengok dalam 0.05 dia tak berapa nak kena. 63 pun tak berapa nak kena. So maksudnya saya assume kalau macam ni lebih kurang dalam 55 lah. Okey, 55. Tapi okey lah, dia tak terlalu rapat, tak terlalu kecil. Okey, yang last sekali. Okey, yang ni pun handsome. Okey, so overall semua dapat 0.05. Okey, ataupun biasa orang panggil 2 tau lah. Ni 2 tau. Okey, 2000 of an inch. Maksud dia 2000 dalam 1 dalam 1 inch lah. Okey, 2/1000. Saya tak ingat lah macam tu bacaan ni, tapi orang panggil 2000 of an inch lah dalam bahasa Inggeris dia. Okey, tapi paling senang kita ambil dalam milimeter. Ni milimeter, 0.05. Okey, sorry. Okey, 2 tau ni ataupun dalam ni lah. Kita dah boleh terus permanently ikat benda ni. Dah tak payah kita nak polish lagi. So polish buang masa. So yelah, nak polish sendiri kan. Tapi kalau ni tak, kalau andai kata kalau dia tak cantik, saya akan hantar ke machine shop lah. Malas saya nak gosok sendiri. Leceh nak gosok sendiri. Okay, so ni kita dah boleh buang apa tu, plastik gauge ni. So benda ni korang jangan lupa make sure tak ada tarik-tarik dia yang tinggal, sebab benda ni kalau tertinggal akan jadi mimpi buruk lah dekat korang. Okay, sebab tarik-tarik ni nanti masuk akan menyumbatkan dia punya laluan dekat bearing tu. Okay, so ni korang kena bersihkan betul-betul. Baik, time ni korang nak pasang, macam saya cakap tadi, bersihkan bekas plastik gauge ni sebersih-bersihnya. Jangan bagi ada sebarang tarik-tarik dia. Nanti masalah dia nanti kau tengok nanti termasuk dekat dalam lubang bearing tu lah. So nanti boleh menghalang laluan minyak. Okay, so ni pasang, baru kita letakkan lubrication. Okay, and then ikat macam sama juga macam step masa kita nak ukur clearance tadi lah. Okay, so korang layan dulu. And then next step lepas ni kita nak check clearance pada conrod bearing pula. Okay. Oh ya, sebelum terlupa, yang macam proses yang korang tengok ni adalah untuk kita check crankshaft and play. Yang mana tujuan dia adalah untuk kita periksa keadaan crank work bagi crank ni. Okay, bagi crankshaft ni lah. So macam biasa crank 4G63 1G, one generation 7 screw ni memang kerap ada masalah crank work. So lepas kita tukar bearing baru ni, kita kena check sekali. So bacaan yang kita dapat dalam 0.07 ke 0.09 mm. Okay, macam korang tengok ni. So dalam spek manual dari 0.05 ke 0.25 mm dan limit dia adalah 0.4. So andai kalau terlebih, maka simptom crank work tu terjadi. So crankshaft korang kena rebuild balik ataupun kena tukar crank lain lah. Okay, bila dah tak ada simptom crank work tu, so bagi cap jempol satu. So benda ni dah okey lah. Baik, so next step kita check clearance untuk conrod bearing. So step dia sama je macam kita apply masa kita buat main bearing tadi. So teknik yang saya buat adalah dengan masukkan piston tanpa ring lah, sebab saya belum check lagi piston ring and gap. Sepatutnya kita kena check dulu piston ring and gap ni, tapi since kita dah terskip satu step, so kita kena teruskan juga check clearance ni. Salah satu masalah dia nanti
masa kita nak ikat nut conrod macam korang tengok ni, dia akan bergoyang-goyang. So susah nak dapat bacaan yang tepat lah. So dalam kes ni saya terpaksa sandalkan ataupun gunakan grip plier tu untuk tahan crank tu, tapi tak menjadi. Saya kena sandat depan dengan belakang baru crank tu betul-betul duduk diam. Korang tengok akibat dia bila dah bergerak, nampak? Buat yang road ni payah sikit. Okay, baik. So saya dah dapat semua clearance. Okay, yang macam tadi ada masalah sikit sebab masa saya ikat crank ni bergerak. So bila crank ni bergerak, okay, so bila dia bergerak kan, so macam yang korang tengok bacaan yang ni, dia bila bergerak dia akan jadi bencak dia akan jadi lebih kembang lah sebab plastik ni tertolak depan belakang kan. So saya sandalkan mana yang boleh untuk tahan crank ni daripada bergerak. So alhamdulillah, so kita dah dapat dia punya bacaan yang ni lah. So bacaan dia yang kita dah nampak 0.05 lah. Sorry lah terbalik. Okay, 0.05 ataupun 2 tau lah. So yang ni 2 tau. Okay, so okay. So untuk rod dengan untuk main bearing, so dah dapat saya punya target clearance. So hopefully tak ada isu apalah lepas ni. Alright. Okay, so lepas ni kita akan pasang piston ring. So piston ring pun insyaAllah saya akan ukur jugalah, tapi tak tahulah. Okay, so step yang seterusnya yang kita terskip tadi adalah kita check piston ring and gap. So seperti mana yang korang tengok, ini adalah spek and gap untuk 4G6. Okay, 4G6 turbo dia ada beza sikit dengan 4G6 NA. So dia punya gap dia ada besar sikit. Alright, yang korang tengok ni adalah 4G6 turbo. Okay, so 4G6 turbo sama ada first generation dengan second generation. Third generation dia lebih kurang je sebab size piston dia sama. Baik, macam biasalah, nanti kalau korang pasang jangan sampai terbalik. Dia ada marking dia untuk belah atas sebab dia punya bentuk dia ada lain sikit. Baik, bagi engine builder yang nak power output lebih tinggi, gap ring ni ada satu peranan yang penting, yang mana kalau dia terlalu rapat sangat, so nanti bila ada thermal expansion, ring tu akan kembang and then gap ring tu akan semakin mengecil. So jika gap ring tu terlalu kecil, so hujung ring tu akan berlanggar antara satu sama lain dan akan mengakibatkan catastrophic failure lah, seperti blok cala, ring groove patah dan juga sebagainya.
Baik, dah selesai kita pasang piston. So macam korang tengok tadi, dia ada free masa piston tu dekat bahagian TDC, and then conrod big end clearance. Maksudnya antara kiri dengan kanan conrod tu lah kita kena check. So macam yang korang tengok ni, benda ni memang perlu ada free play. Kalau tak ada free play, nanti berkemungkinan dia akan mengarit pada bahagian tepi tempat duduk dia punya tu lah. Okay, and then nanti dia boleh tersangkut. So dengan pemasangan yang tu tadi, maksudnya untuk bahagian internal dah cun lah, dah kautim lah. So dah boleh lega lah. And then kita boleh pasang oil pump untuk enjin ni. So macam korang tengok ni, saya tengah pasangkan oil pump. And then yang lain ni tok ni lebih ni. Okay, yang korang tengok ni, saya lapikkan 4 keping washer dekat dalam oil relief valve. So bertujuan bagi relief valve tu lambat untuk bypasskan minyak atau engine oil. So nanti oil pressure akan jadi tinggi sikit daripada normal. So untuk enjin turbo ni, oil pressure dengan temp teramat sangatlah penting. Kalau kedua benda ni bermasalah, alamak bye-bye lah enjin korang kan. So ada bajet lebih, beli meter oil press dengan meter oil temp untuk monitor keadaan minyak enjin korang. Kang manjang boosting je, tapi dua benda ni korang tak ambil berat, memang minta bunyi bertukang lah dalam enjin tu. Okay, so dah siap kita pasangkan washer pada relief plug tu. So kita dah boleh pasang oil filter housing. So benda tu dia terlekat pada oil filter housing sebab 4G6 series ni oil filter housing dengan oil pump dia berlainan, dia berasingan. Baik, korang tengok saya punya oil strainer ni pun dah berkusam akibat dah sebulan lebih tersadai. Okay, so ni kita pasang dia punya, kita panggil dia baffle lah, baffle plate yang duduk dekat dalam crankcase. Okay, terlupa nak tekan button rakam. Aduh. So Aisyah nak pasang, biar lah ada kat sikit kan. Ni kata sendiri tak ada hal ni. Untuk yang kabel belakang ni saya terlupa nak pasang, jadi kena tunggu blok ni keluar baru saya boleh pasang lah. So gam yang saya dah letak tu, saya pun terlupa tadi saya letak je. Gam yang saya dah letak tu, nanti nak tak nak terpaksa kita kena kikis dulu, letak gam baru, baru kita boleh pasang cover tu, baru kita boleh ikat lah. Tip dia biasa kalau saya kat oil sump, bila letak gam tu, make sure gam tu dia tersembur keluar macam ni, keliling kan. So maksudnya bila dia kata keluar dekat keliling sump ni, gam ni, so maksudnya dia dah dapat seal semua permukaan tu lah. Okay, satu lagi tip dia, kalau kita jangan terus ikat, kita ikat bagi ikat macam pakai, tak payah terotok dia lah. Kita ikat ringan dia dulu, and then after that bila dalam 5 minit ke 20 minit baru kita tok dia. Okay, and then kena tunggu dalam sekurang-kurangnya sepatutnya lah kena 1 hari 24 jam untuk fully cure dia punya gam ni betul-betul kering, baru kita boleh masukkan liquid minyak ke whatsoever lah. Baik, ini adalah pipe bypass, coolant bypass dari VR4. So saya terlupa yang dia punya tempat ikat pada blok dia ke belakang sikit. So nanti saya kena modify lah pipe ni. Dengan tu maka berakhirlah episod untuk kali ni. So next video saya akan completekan engine assembly ni, termasuk pasang head, intake dengan turbo. So harap-harap tak ada masalah lah. Okay, korang yang baru sampai ke channel saya ni, harap dapat support saya dengan tekan subscribe dan tekan button loceng untuk dapat update terbaru dari channel saya, Warisan Garage. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.